Taqiyuddin Hassan tegaskan isu saham MAHB penting untuk diketengahkan. Afnan Hamimi dakwa pandangan ahli parlimen sering diganggu dengan celahan perkara remeh ketika berbahas. MB Perak seru ahli UMNO tidak terganggu jika ada yang menggelar UMDAP. Gagal menang jawatan, cubaan comeback Nur Hizam Hasan tidak berhasil. Bekas AJP Nafas bongkar salah guna dana ketika BN memerintah pada 2016. Dan Said Saddiq cadang kerajaan perlu pertimbang langkah kurangkan subsidi pengeluaran gula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Ketua WIP Perikatan Nasional PN Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mendakwa isu penjualan saham MAHB amat penting untuk diketengahkan susulan melibatkan pemilikan sebahagian besar saham. Menurutnya, perkara itu berbeza jika dibandingkan dengan pegangan saham yang dianggap kecil dalam syarikat lain di negara ini. Sebelum ini, PN lantang mengkritik langkah kerajaan untuk menjual 30% pegangan saham yang dimiliki oleh Khazanah Nasional dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dalam MAHB kepada GIP. Taqiyuddin yang juga ahli Parlimen Kota Baru menegaskan pembangkang tidak mempersoalkan kewujudan pegangan saham syarikat itu tetapi mempersoalkan pegangan sahamnya dalam syarikat milik kerajaan. Sementara itu, ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman dalam sidang akhbar sama mempersoalkan tindakan kerajaan yang masih menyebut penyelesaian dua negara, two-state solutions di Palestin yang dianggap sudah tidak relevan di pentas dunia. Katanya, ia perlu penegasan Perdana Menteri dan sudah pasti ada ruang baharu boleh dilontarkan diangkat oleh Malaysia berkenaan pembebasan mutlak Palestin dan bukan lagi penyelesaian dua negara. Ketua Pemuda PAS Malaysia Afnan Hamimi Taib Azamuddin mendakwa kebanyakan ahli parlimen tidak dapat menyuarakan pandangan dengan baik kerana sering berlaku pencelahan atau gangguan dengan mempertikaikan perkara remeh sehingga masa diberikan tamat begitu saja. Akibatnya, perjuangan untuk membela rakyat dengan membawa suara-suara mereka di parlimen berakhir begitu saja apabila sebahagian besar ahli parlimen tidak dapat mengemukakan perkara berkaitan dengan baik. Katanya, ahli parlimen perlu mengambil peluang mengemukakan perbahasan secara matang sepanjang sesi persidangan di Dewan Rakyat. Menurutnya, mereka dipilih oleh pengundi untuk membela serta membawa suara-suara rakyat di parlimen, memajukan negara di samping memperbetulkan kelemahan serta kepincangan yang berlaku. Menurut beliau, setiap ahli parlimen juga dapat memberikan cadangan dan menerima maklum balas pihak bertanggungjawab selain memberi syor penambahbaikan kepada kerajaan untuk kepentingan rakyat. Ahli Parlimen Alostar itu juga berkata, ahli parlimen perlu mengemukakan idea berkualiti yang boleh membantu kerajaan dan negara ketika sesi persidangan parlimen berlangsung. Ahli UMNO diseru untuk tidak terganggu dengan gelaran UMDAP daripada sesetengah pihak susulan merujuk kepada kerajaan perpaduan yang turut disertai parti itu dan DAP. Menteri Besar Perak Zahrani Mohamad yang menganggap ia sebagai label politik murahan sekaligus menegaskan sebelum wujudnya UMDAP sebelum ini sudah ada PASDAP sebagai merujuk kerjasama antara PAS dan DAP ketika era Pakatan Rakyat. Katanya dalam satu kenyataan, orang UMNO tidak boleh merasa rendah diri jika ada orang menyebut UMDAP kerana sebelum ini sudah ada PASDAP. Beliau berkata demikian dalam ceramah isu-isu semasa di Lenggong Perak malam tadi. Katanya, sikap rasional dalam kalangan ahli memainkan peranan penting bagi memastikan parti itu terus kukuh mendepani cabaran politik.
Cubaan bekas adun Pengkalan Batu Nurhizam Hassan Bakti melakukan comeback dalam arena politik tidak berhasil apabila gagal menang sebarang jawatan dalam pemilihan bersatu bahagian Hang Tuah Jaya kemarin. Menerusi laporan FMT seminggu sebelum pemilihan bersatu, bekas pemimpin DAP Melaka dan UMNO itu mengesahkan bertanding di bahagian Hang Tuah Jaya namun enggan mendedahkan jawatan ditandinginya dengan alasan tidak mahu diketahui musuh. Semakan FMT di Facebook rasmi Bersatu Hang Tuah Jaya mendapati Nurhizam yang popular dengan julukan YB Hulk dan YB Viral tidak berada dalam senarai penuh jawatan kuasa bahagian Bersatu Hang Tuah Jaya Penggal 2024-2027 yang dimuat naik semalam. Ketua bahagian Hang Tuah Jaya dimenangi Muhammad Azruddin Mat Idris, manakala timbalan dimenangi Jafri Ibrahim. Seramai 10 ahli jawatan kuasa turut dilantik pada pemilihan itu. Sebelum ini, media melaporkan bekas Exco Melaka itu yakin menang pada pemilihan berdasarkan penerimaan baik ahli bersatu bahagian berkenaan. Beliau dilaporkan hanya akan memaklumkan jawatan ditandinginya semalam bersama dengan pengumuman kemenangannya, namun tiada khabar sehingga hari ini. Bekas ahli jemaah pengarah AJP Nafas Syamgas meneruskan siri pembongkarannya berhubung salah guna dana pertubuhan itu yang didakwa berlaku pada 2016 ketika Barisan Nasional mentadbir negara. Beliau mendedahkan senarai penyalahgunaan duit zakat nafas yang didakwa sebanyak 2.913 juta telah disalurkan kepada parti politik dan agensi tidak berkaitan dari tahun 2016, 2017 dan 2018. Katanya di laman Facebook, duit itu sepatutnya digunakan untuk membantu asnaf zakat dalam kalangan 900,000 lebih ahli peladang seluruh negara tetapi telah disalah luluskan untuk kegunaan pemimpin dan parti politik. Hantaran dibuat beliau sebagai reaksi kepada respon Lim Sian Si atau nama sebenarnya Eric Sito yang baru-baru ini mendakwa isu berkaitan nafas sebagai episod terbaru drama Parti Amanah melibatkan institusi penting kerajaan yang menjaga petani. Syamgas sebelum ini berkata jika dia mendedahkan senarai penuh ke mana duit-duit zakat itu disalurkan, pemimpin Lim pasti akan terduduk. Dalam pendedahan terbaru hari ini, Syamgas mendedahkan 7 lagi penyelewengan dana membabitkan nilai lebih ratusan juta hingga menyebabkan nafas kerugian lebih 50 juta. Sebelum ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mensyaki wujud kartel yang menguasai pengagihan dan perbekalan kontrak baja padi di sebuah pertubuhan bernilai 1.8 bilion. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meminta kerajaan untuk mempertimbangkan langkah mengurangkan subsidi pengeluaran gula. Menurutnya, langkah itu perlu diambil bagi mengelakkan rakyat terus bergantung kepada gula sebagai makanan ruci mereka. Langkah menaikkan kadar cukai eksais memang membolehkan kerajaan menjimatkan 400 juta. Namun pada masa sama, subsidi sebanyak 1 bilion dibelanjakan kepada 2 syarikat pengeluar gula di negara ini. Syed Saddiq berkata demikian pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan di Dewan Rakyat. Baru-baru ini, Perdana Menteri berkata kerajaan bercadang menaikkan kadar duty excise 40 sen seliter bagi minuman bergula secara berfasa mulai 1 Januari 2025. Mengulas cadangan Syed Saddiq, Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni berkata, beliau secara peribadi berpendapat penjimatan yang diperoleh daripada pengurangan subsidi pengeluaran gula boleh disalurkan untuk dimanfaat rakyat. Sekian untuk edisi Extra ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.